Mari kita membuka di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. 请打开出埃及记2章1到10节。 Keluaran pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-10, saya akan bacakan buat kita semua dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Firman Tuhan berkata demikian, seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, dia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu atau keranjang itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Dia melihat peti yang di tengah-tengah gelagah itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Dia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Dan ketika anak itu telah besar, dia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. 出埃及记2章1到10节，有一位利未家的人娶了一个利未女子为妻，那女子怀孕，生一个儿子，见他俊美，就藏他3个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中。孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女去拿。她打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，她就可怜他说：“这是希伯来人的一个孩子。”孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，喂你奶这孩子，可以不可以？”法老的女儿说：“可以。”童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：“你把这孩子抱去，喂我奶他，我必给你工价。”妇人就跑了孩子去奶他。孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思是因我把他从水里拉出来。 Hari ini hari Mama bertepatan dengan Minggu Misi di gereja kita. 今天是母亲节，也是我们宣教周。 Saya mencoba merangkum 2 topik ini dengan pertanyaan yang sederhana. 我试着把这2个节日把它合为一个主题。 Siapakah Mama? 谁是母亲？ Ya, Mama-mama boleh dihafal ya, ini boleh dihafal ya. 你们可以把它背下来。 Mama adalah seseorang yang diberikan kapasitas dan tanggung jawab oleh Tuhan. 母亲是神赋予能力和责任的人。 Untuk menjadi penolong suami, mendidik anak-anak. 母亲也是一个帮夫教子的人， Menuju tujuan yang Allah inginkan di dalam diri anak-anak ini. 朝向神指定的方向走。 Ya. Seseorang yang diberi kapasitas dan tanggung jawab oleh Tuhan. 一个神赋予能力和这个能力的人。 Mama tubuhnya boleh kelihatan kecil. 妈妈的身体虽然是弱小， tapi kapasitasnya besar sekali. 但是她的容量很庞大。 Tuhan isi ke Mama itu banyak sekali pengetahuan, keahlian, kekuatan.
上帝赋予母亲有许多的知识、技能和力量。 Bagi anak kecil itu, mama itu punya kekuatan super yang bisa menyembuhkan apapun. 对于一个孩子来说，妈妈有超能的力量，她可以医治所有的病。 Waktu anak saya kecil, kalau jatuh, yang dicari pasti mamanya. 当我的孩子还小的时候，如果他有摔倒的时候，他找的一定是母亲。 Mamanya cuma tiup-tiup, sembuh langsung. 妈妈只需要轻轻的一吹，那么他的病就好了。 Kalau dia takut, ya dia cari mamanya. 如果他害怕的时候，他也去找母亲。 Mamanya peluk, mamanya cium, hilang rasa takutnya. 妈妈搂一搂、抱一抱他，那么他就不怕了。 Mama itu manajer yang luar biasa di rumah. 妈妈是一个非常厉害的一个经理人， Apapun bisa dikerjakan sama mama. 她什么都可以做。 Dikerjakannya juga bukan 1, 2, tetapi bisa banyak dikerjakan secara bersamaan. 妈妈可以同时担任了很多的事情，可以很美好的去完成它。 Mama tahu kapan harus masak. 妈妈知道什么时候应该烧饭， Mau menunya itu 1, 2, 3, 4, 5. 要烹饪几道菜都没问题的。 Selalu tepat waktu jadinya. 妈妈烹饪的时间是恰恰是刚刚好。 Ya, waktu mau jam makan pokoknya udah tersedia semua. 总之到了饭点一切都已经准备好了。 Seperti ada jam gitu ya di hati mama ya. 似乎妈妈的心里有一个闹钟。 Coba kalau bapak-bapak suami gantiin istri 2 hari aja di rumah, urus rumah ya. 你们做丈夫的试着代替妻子2天而已，在家里干家务事。 Saya jamin kapok, nyerah. Ya, Wah, kita gampang. nyerah. Dah. 我敢保证你们会放弃， Angkat tangan ya kita ya. 你们会投降了。 Mama-mama, tahukah bahwa engkau yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami semua? 母亲们，你们可知道，神赐给我们在生命当中最宝贵的就是妈妈。 Engkau tidak ada duanya. 你是独一无二的， Engkau memang tidak sempurna. 你 Engkau 虽 memang 然 tidak sempurna. 你虽然不完美， Tapi engkau sudah setia. 但是你很忠诚。 Dan Tuhan akan memberkati seluruh jerih lelahmu. 上帝必赐福你的辛苦劳累。 Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam mengemban tanggung jawab dari Tuhan ini, 弟兄姐妹，在履行上帝赐给他母亲的责任， kita harus mengakui bahwa seringkali mama dan kita semua seringkali menghadapi masalah dalam hal melihat. 我们必须承认，当我们面对这些事情的时候呢，我们都有一个问题，就是我们看待有不同的看待， Karena kita manusia terbatas, 因为我们是有限的人， itulah kenapa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. 因此我们需要上帝在我们的生命当中。 Apa masalah melihat ini? 看待到底是什么问题呢？ Seringkali kita tidak melihat anak kita seperti Tuhan melihat mereka. 很多时候，我们看待我们的孩子，并不像上帝看待我们的孩子一样。 Dan seringkali kita tidak melihat anak kita dengan iman kita. 我们并没有凭信心来看我们的孩子。 Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang mama bernama Yokebed, Mama Musa yang berhikmat. 今天我们要向一位智慧的母亲，就是摩西的母亲，就是耶基别学习。 Yang pertama, mama yang berhikmat adalah mama yang bisa melihat melampaui. 第一，智慧的母亲就是一个有远见的母亲。 Bapak Ibu Saudara, Yokebed berani mengambil resiko untuk menyembunyikan anaknya Musa karena dia melihat betapa elok Musa. 约基别呢是看见摩西如此的俊美，所以呢，他敢冒险将摩西藏起来。 Mungkin kita kalau dengar elok langsung kita berpikir, oh maksudnya Musa terlalu lucu untuk dibunuh. 如果我们谈到俊美的话，有可能我们会觉得摩西太可爱了舍不得去宰杀他。 Oh ini karena Mama Musa ini sayang sama Musa sehingga tidak mau bunuh anaknya ini. 或者是摩西的妈妈非常的疼爱这个孩子，所以舍不得杀他。 Tidak salah punya pemahaman itu. 你们有这样的意念是没有错的。 Tapi ada 2 catatan di dalam perjanjian baru yang akan membantu kita melihat lebih dalam apa arti elok ini. Ya. 但是在新约圣经里面有
更深一层的去理解俊美这什么意思。 Yang pertama kita bisa baca di Ibrani pasal 11:23, di situ dikatakan begini, karena iman setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. 第一是在希伯来书11章23节，摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了3个月，并不怕亡命。 Ada bahasa Yunaninya di situ dan itu muncul 1 kali lagi di dalam Kisah Para Rasul 7:20 dikatakan begini, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya dia diasuh di rumah ayahnya. 在希伯来文的原字就是 astion， 就是在使徒行传第2次出现7章20节，那时摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里喂养了3个月。 Jadi dari bahasa ini kita melihat ada satu arti yang lebih dalam dari sekedar lucu, manis, tampan. Ya. 俊美的意思是有非凡的意思，不只是外表好看。 Artinya itu adalah ada sesuatu yang tidak biasa dari Musa. 就是摩西有与众不同、非凡的这个外表， Itu yang dilihat oleh Yokebed. 那就是摩西母亲所见到的。 Yokebed mengambil resiko menyembunyikan Musa anaknya ini karena dia melihat anaknya ini sebagai anak yang memiliki misi atau tujuan. 约基别敢冒险将摩西藏起来，因为他看见摩西是一个命运之子，就是有目的的孩子。 Nah, ada satu prinsip yang ingin kita pegang, yaitu perjalanan keibuan seorang mama harus dimulai dari memohon Tuhan membuka matanya, melihat apa yang dilihat Tuhan dari anak-anaknya. 原则上，一个母亲她的母性呢，应该就是要祈求神打开她的眼睛，让她看见神在她孩子身上所看见的。 Bapak Ibu Saudara, ini permohonan yang sangat penting sekali untuk terus didoakan oleh mama. 这是一个非常重要的祈求，你妈妈必须继续的祷告。 Tuhan, buka mataku melihat apa yang kau lihat di dalam diri anak-anakku. 主啊，求你打开我的眼睛，使我看见你在我孩子身上所看见的。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan setiap anak kita itu begitu unik. 弟兄姐妹们，上帝创造我们每个孩子都是独特的， Mereka punya kelebihan, mereka punya kelemahan. Tuhan berikan karunia, karakter. 他们有优点，也有缺点，也有恩赐，还有他们的个性。 Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita memperhatikan, kita mencermati bagaimana Allah sedang membentuk bejana tanah liat di dalam diri anak-anak kita. 我们要留意、留心的，就是上帝如何在我们儿女这身上塑造成一个器皿。 Kalau kita perhatikan orang tua zaman dulu, ya, 如果我们看旧时代的家长， memang seringkali terlalu cuek sama anak. 他们对孩子很冷漠， Anak itu mau jungkir balik, yang penting kasih makan. Gitu 他 kan ya. 们最主要就是喂养孩子，吃饭吃饱了，其他的都不重要。 Kayaknya bisa hidup lah kalau dia dibiarinin begitu. Ya. 只要放着他，只要有饭吃，他就可以活着。 Mungkin karena dulu banyak orang tua tidak mengerti bagaimana mengasuh anak. 也许旧时代的父母亲不懂得怎么样去教育孩子， Sebaliknya, orang tua zaman sekarang terlalu banyak mengatur anak. 反过来，现代的父母亲很多的就是管制这些孩子， Jadwal kegiatan dari A sampai Z ditentukan mamanya. 妈妈决定孩子一切的活动， Anak itu jadi produk kebanggaan orang tua. 孩子成了父母亲骄傲的果效。 Harus les ini, harus les itu. 你要去补习这门课，补习那门课， Ikut lomba ini, ikut lomba itu. 参加这个比赛那个比赛。 Pulang sekolah nggak langsung pulang rumah, tapi pergi dari satu tempat les ke tempat les yang lain. 放学之后不直接回家，反而到补习中心，从一间到另一间。 Bapak Ibu, itu terjadi dengan teman anak saya. 这是我孩子同学，就发生在他们身上。 Sampai dikatakan suatu kali anak itu tidak mau naik ke mobil. 甚至有一次的孩子不要上车，他太过压力了， Kalau udah naik mobil itu pasti pergi dari satu tempat les ke tempat les yang lain. 一上了车就要到这里补习那里补习。
Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua kita perlu melihat anak kita bukan hanya secara fisiknya atau prestasi yang dia dapatkan. 作为一个父母亲，我们不只是看着孩子的外表和他所拥有的成就， Tapi lebih dalam daripada itu kita perlu melihat hatinya. 我们更要他的内心深处， Kita perlu melihat jiwanya yang terhilang. 看他的灵魂，世上的灵魂， Kita perlu melihat jiwanya yang terluka. 看他受伤的灵魂。 Kita perlu melihat dia butuh Tuhan Yesus. 我们必须看见他是需要耶稣的。 Kita melihat dia memiliki kebutuhan di dalam dirinya. 我们看见他心灵所需要的是什么， Kita melihat apa yang terpenting bagi hidupnya. 看他生命当中最重要的是什么， Kita melihat apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan dan melahirkan dia. 看神在他身上有什么旨意。 Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita membantu anak kita melihat apa yang dia tidak bisa lihat di dalam dirinya. 换句话说，我们是帮助孩子，使他看见他自己所不能看见的。 Kita terus perlu bertanya kepada diri kita sendiri. 我们要不断的自问， Hal-hal apa yang tidak terlihat oleh anak-anak kita yang Allah ingin supaya dia tahu. 上帝到底要我们孩子看见什么，让他知道什么，这是我们的责任。 Apakah ada kelemahan, kegagalan yang dia perlu tahu? 他必须是了解什么软弱或者失败， Apakah ada dosa yang dia perlu tahu? 或者一些罪恶和他需要知道的。 Apakah kita berbicara sikap, nilai, keinginan? 我们谈到态度、价值和欲望， Ada pemikiran, motivasi yang perlu dia lihat, tapi dia belum lihat. 或者有一些动机他必须看到，但是他还没有看到。 Kita membantu anak kita melihat apa yang dia tidak lihat. 我们是要帮助孩子，让他看见他所不能看见的。 Itulah kita kenapa perlu memohon Tuhan membuka hati kita, mata kita melihat seperti Tuhan melihat mereka. 因此，我们要祈求神打开我们的眼睛，让我们可以看见上帝所看见的。 Dan Tuhan tidak salah pilih orang yang ada di dalam keluarga untuk melihatnya. 上帝没有选错人，就是我们最了解我们孩子的就是 Tuhan pilih 父 Yokebed. 母亲。所以，上帝选择了 Tuhan pilih mama-mama. 我们身为母亲的。 Tuhan tahu siapa yang paling mengenal anak-anak. 上帝知道谁最了解孩子， Yaitu mama yang punya ikatan batin yang sangat dalam dengan anak sejak dalam kandungan. 那就是怀胎的母亲。孩子在母亲的胎里有深厚的一个感情。 Bapak Ibu Saudara, anak saya yang bungsu secara akademis harus kerja lebih keras dibandingkan kokonya. 我的小儿子在学术上方面不如他哥哥，所以他必须更加的勤奋。 Suatu hari ada sama-sama ulangan Mandarin di sekolah. 有一天，他们同时有这个中文的考试， Kokonya baca 3 kali sudah hafal. 他的哥哥念了3遍就已经背下来了， Titinya baca lebih dari 10 kali, belum hafal-hafal. 他的弟弟念了10多遍还是记不住， Sambil nangis, dia cari mamanya. 他哭着找妈妈去。 Ma, kenapa Hyahya baca 3 kali sudah bisa? 妈妈，为什么哥哥读了3遍就会了， Tapi Dede udah lebih dari 10 kali, masih belum bisa hafal. 但是我念了10多遍还是记不住？ Mamanya jawab begini, 妈妈如此回答他。 Dek, Hyahya memang kalau belajar lebih cepat. 小儿啊，你哥哥虽然念得快， Dede butuh waktu lebih banyak. 你需要更多的时间学习， Tapi Dede juga punya kelebihan yang lain yang Hyahya tidak punya. 但是你也有哥哥没有的那个本事。 Apa? Saya tidak bisa apa-apa, dia bilang. 有什么呢？我又没有什么长处。 Dede olahraga lebih baik. 弟弟的体育课占优先。 Dede juga orang yang sangat perhatian. 你是一个很关心别人的人。 Kalau ada teman tidak masuk sekolah, Dede peduli, Dede memperhatikan. 如果有同学没有上学，你在意他们，你在乎他们。 Selang tidak lama, suatu malam, selesai makan malam, 过了不久，有一次吃完晚饭， mamanya sedang kurang sehat waktu itu. 妈妈的身体当时不适， Lalu yang bungsu ini ngomong sama mamanya. 那小儿子对妈妈说 Ma,
malam ini saya saja yang cuci semua piring. Karena mama lagi sakit. 妈妈，今天晚上的这盘碗由我来洗吧，因为你生病了。 Seumur-umur cuci satu piring aja susah, ya minta dia ya. 小孩子，如果你叫他洗一个碟子，他都很辛苦，何况是举一大堆的盘。 Tapi dia tahu, dia orang yang perhatian. 因为他是一个关心别人的人。 Bapak Saudara, kita jangan menjadikan anak kita seperti yang kita mau. 弟兄姐妹们，我们不要让孩子成为我们想要他们成为的人， Tapi seharusnya seperti yang Tuhan mau. 而是按照神的旨意，上帝要他们成为怎么样的人。 Kita mesti ingat bahwa anak-anak kita itu adalah milik Tuhan, 我 bukan 们 milik 要 kita. 记得，孩子是属于上帝的，不 Dan 是我们 Tuhan 的。 ciptakan mereka dengan tujuan. Nggak ada yang kebetulan anak kita diciptakan. 上帝创造他们，并不是偶然的，是有目的的。 Mereka punya misi dan tujuan dalam hidup mereka. 他们在他们的生命当中有使命的， Dan tanggung jawab kita adalah membantu mereka mencapai tujuan Allah itu. 而我们的责任就是帮助他们达到上帝所要他们这个上帝的旨意。 Maria ibu Yesus ketika mendengar para gembala datang mendengar kesaksian para gembala yang datang melihat Yesus. 当耶稣的母亲玛利亚就是见到那些牧羊人来敬拜耶稣的时候， Firman Tuhan mencatat dia menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan dia merenungkannya. 圣经记载他把这一切的事情存在心里，反复思想。 Dia hanya bisa berkata, aku ini hanya hamba Tuhan. 玛利亚说：“我只是主的使女。” Mungkin kita bertanya sekarang, saya tidak tahu masa depan anak saya. Mau jadi apa dia, apa yang Tuhan inginkan, apa tujuan Allah, saya tidak tahu. 或者你可以说：“我不知道我孩子将来会成怎么样，上帝到底要他变成怎么样的一个人呢？” Betul, kita nggak ada yang tahu masa depan anak kita. 是的，我们不知道孩子的未来是什么， Kita sudah atur semua pun bisa meleset. 我们已经替他安排这一切，但是还是会走偏了。 Yokebed waktu menyembunyikan Musa juga tidak tahu kalau Musa yang akan membebaskan umat Israel. 当约基别把摩西藏起来的时候，他也不知道摩西将来会释放以色列人。 Maria yang menerima kabar bahwa dia akan mengandung Yesus juga masih bertanya-tanya akan jadi seperti apa anaknya ini nanti. 那玛利亚当她知道她将会怀孕耶稣的时候呢，她也不知道，她也自己在问，到底这孩子长大了以后会变成怎么样？ Tetapi ini yang dilakukan Yokebed dan Maria. 但是那是约基别和玛利亚所做的。 Dengan kasih dan keberanian mereka mau melihat melampaui. 他们都以慈爱和勇气来看超越肉眼可以看见的。 Tuhan buka mataku melihat apa yang kau lihat di dalam diri anak-anakku. 主啊，求你打开我的眼睛，使我看见你在孩子身上所看见的。 Kita minta kekuatan yang melebihi natural ya. Ini kekuatan seperti kekuatan supranatural Bapak Ibu Saudara, kekuatan spiritual yang kita butuhkan untuk melihat anak-anak kita seperti yang Tuhan lihat. 我们要求上帝赐给我们一个眼睛，就是可以超越肉眼所看见的。 Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak melihat seperti dunia melihat. 身为神的儿女，我们不应该用世界的眼光来看待， Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu melihat seperti Tuhan kita melihat 我们 anak-anak 必 kita. 须要以上帝的眼光来看我们的孩子。 Yang kedua Bapak Ibu Saudara, 第二点， mama yang berhikmat adalah mama yang berserah sepenuhnya. 智慧的母亲是一个交托的母亲。 Yokebed sadar dia tidak bisa sembunyikan Musa lagi. 约基别意识到他已经不能再藏着摩西了， Maka dia melepaskan Musa dan dia percaya Tuhan akan menjaga. 因此他将摩西放行，他相信上帝会看顾， Kita melihat iman Yokebed sangat besar. 他有很大的信心。 Bapak Ibu Saudara, sungai Nil itu bukan sungai yang tenang gitu ya. 弟兄姐妹们，尼罗河并不是一个平静的河， Seringkali ada arus yang besar, sangat berbahaya. 时常都有很大的这个水流，是非常危险的。 Juga banyak binatang buas, ada buaya. Ya. 也有野兽，就是鳄鱼。 Dan Musa dilepaskan di sana. 摩西被放行在那儿， Ya kira-kira sama seperti kita melepaskan anak-anak kita pergi sekolah setiap hari. Ya. 就好像我们每天就是放着我们的孩子去上学， Ada yang pergi kuliah atau kerja di luar negeri. 或者有些出国深造的，在外打工的， Melepaskan mereka menikah.
Ya. 让他们嫁到国外去。 Kita orang-orang Tionghoa tidak gampang melepaskan anak. 我们身为中国人，就是的确的不容易放走我们的孩子， Apalagi anak perempuan. 尤其是女儿。 20, 30 tahun bersama kita terus, sekarang mau dilepaskan. Enak aja kan kita bilang 他们 gitu 已 ya. 经Yang 20 mau 至 ambil ya. 30年与我们在一起了，突然间要把他放走，哇，你想得美啊！ Itulah mengapa sudah besar pun, sudah menikah pun, kadang kita tetap mau atur gitu ya. 这就是为什么，虽然他们已经成家了、长大了，但是我们还是要去管他们。 Kadang dari urusan besar sampai urusan kecil ya, sampai cucu pun kadang kita bisa pengen atur gitu. 从大事到小事，甚至于到我们的孙子，我们也要插手去管。 Ya, kita tahu semua dilakukan oleh karena kasih sayang kita. 我们知道母亲所做的一切，就是因为她爱我们。 Kita tidak mau anak atau cucu kita sampai susah, kelaparan, kesepian, ya kita tidak mau. 当妈妈的，就是不要我们的孙子辛苦、寂寞等等。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, mau sampai kapan kita sembunyikan mereka? 但是我们要这样保护，把他们藏起来，到什么时候呢？ Mau sampai kapan kita sembunyikan mereka? 我们要把他们藏到什么时候？ Ada waktunya kita tidak bisa lagi menyembunyikan mereka. 到了一个时候呢，我们已经不能把他们藏起来了。 Papa, Mama, 爸爸妈妈嘛， ya kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. 你们已经 ya. 尽力了， Sekarang waktunya mungkin kita perlu melepaskan mereka. 是时候你们要放走，放他们走。 Percayakan mereka pergi di tengah arus sungai yang deras. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan Allah yang Allah tetapkan bagi hidup mereka. 你们要相信他们可以从急流的河水呢往前行，去往上帝要他们去的方向。 Kita tahu melepaskan itu bukan berarti kita mengabaikan mereka. Tidak. 我们放他们走，并不是我们不管他们了。 Seperti firman Tuhan, kakak daripada Musa ketika dilepaskan keranjang itu, dia tetap melihat dari jauh adiknya ini. 就像摩西的姐姐，虽然把摩西放在篮子里送走了，但是她从远处一直望着那个篮子， Tapi itu tidak bisa lagi disembunyikan, harus dilepas. 因为已经不能再隐藏了，所以要把它放走。 Anak itu seperti anak panah, firman Tuhan katakan, yang harus dilepas. 这个孩子就好像是一个弓和箭，这个箭要从弓上把它射出去， Tidak boleh hanya disimpan, ditabung. 不能只是把它藏着，把它收藏起来， Dia harus dilepas untuk mencapai sasaran. 必须要把它射出去，可以达到他要的目的。 Nah, kita perlu mengarahkan saja kemana sasaran itu. 我们只需要引导他走去那个方向。 Kita perlu berhati-hati ketika melepaskannya. 当我们放走他的时候，我们必须要小心， Karena dia tidak bisa kembali lagi. 因为一放出去不能再回头了。 Ya. Bapak Ibu Saudara, keranjang tempat Musa dibaringkan, itu juga menunjukkan iman namanya. 摩西所躺在那个篮子里，那也是彰显了他母亲的这个信心。 Ya, kata yang dipakai itu tebah, itu muncul 2 kali, hanya 2 kali di dalam perjanjian lama. 在旧约圣经这个篮子里面，所谓的这个的巴呢，出现了2次。 Satu di kisah Musa, satu lagi di dalam Bahtera Nuh, menggambarkan Bahtera Nuh. 有一次是在摩西的故事里，另外一次是在诺亚的方舟。 Nah, saya yakin Bahtera Nuh itu rapuh ketika air bah menerjang. 我相信呢，当洪水及时，挪亚的方舟是脆弱不堪一击的。 Saya juga yakin keranjang Musa rapuh ketika diterjang arus sungai. 当这个河流一直冲着这个篮子的时候，摩西的那个篮子也是不堪一击的。 Tapi kita tahu siapa yang menjaga Bahtera Nuh dan keranjang Musa. 但是我们知道是谁在守着摩西的篮子和诺亚的方舟， Dia adalah Allah. 那就是上帝， Karena ini Bahtera Tuhan. 那是上帝的方舟。 Ini keranjang Tuhan yang Tuhan buat bagi anak-anak kita. 那个篮子是上帝所制造的，就是为我们的孩子预备的。 Tuhan buat bahtera, Tuhan buat keranjang untuk melindungi anak-anak kita.
上帝制造方舟，制造这个篮子，就是为了保护我们的孩子。Mama dan papa beranikan diri kita dan beriman untuk taruh anak-anak kita di dalam tebahnya Tuhan. 父母亲们啊，你们要勇敢的将你的孩子放在上帝的怀抱中。Tuhan jauh lebih baik menjaga mereka daripada kita. 神远比我们更善待我们的孩子。Bapak Ibu ingat peristiwa Tuhan Yesus bersama murid-murid di atas perahu, kemudian badai mengamuk. 你们还记得当主耶稣和门徒们在船上的时候，那里有暴风雨， Perahu itu hampir tenggelam. 那船差一点要沉下去了。 Tapi Tuhan dengan kuasanya meredakan angin ribut itu. 但是主以他的权柄，就是控制住这个暴风。 Lalu Tuhan berkata kepada murid-murid, mengapa kamu takut? 耶稣对门徒说：“你们为什么胆怯？” Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan punya kuasa yang begitu besar untuk meredakan angin ribut. 弟兄姐妹们，我们要感谢神，他有那么大的力量、能力来控制住这个风暴。 Tapi ada satu hal yang jauh harus kita lebih syukuri. 但是还有一件更重要的事情，我们更加要感谢主的是什么？ Bahwa Tuhan selalu ada di dalam perahu itu. 因为主永远在那艘船上。 Ini jauh lebih menghibur dan menenangkan kita daripada kuasanya. 比他的权柄更加带给我们安慰。 Asal Tuhan ada di dalam perahu, aku 只 tidak 要 takut. 主在这艘船上，我不怕。 Tuhan bersama Nuh di dalam bahtera. 上帝与诺亚同在，在方舟里； Tuhan bersama Musa di dalam keranjangnya. 上帝与摩西同在，在他的篮子里； Tuhan bersama murid-murid di dalam perahu. 上帝与门徒在船上里同在。 Dan Tuhan bersama anak-anak kita dimanapun mereka berada. 我们的孩子无论到哪里，神都与他们同在。 Jangan takut, 不要惧怕， Tuhan selalu ada di dalam perahu. 上帝永远在我们的船里。 Bagaimana kita menyatakan iman kita kepada Tuhan? 我们如何向主彰显我们的信心呢？ Mama, doakanlah anak-anakmu. 妈妈们，请为你们的孩子祷告吧， Bawalah mereka kepada Tuhan. 把他们带到神那里。 Saya akan tutup dengan satu kisah nyata. 我以一个真实的故事来结束。 Saya pernah menghadiri sebuah ibadah kedukaan seorang mama yang punya 10 anak. 我曾经参加过一个葬礼，就是一位母亲拥有10个孩子的葬礼。 Malam itu anak perempuannya yang paling besar bersaksi tentang mamanya. 当天晚上，他的大女儿见证了关于他母亲。 Dia berkata, Mama merawat 10 anak yang masih kecil sendirian setelah papa meninggal. 父亲过世以后，妈妈一手带着10个孩子。 Suatu hari kami anak-anak mama bertengkar hebat semua. 有一次我们孩子们就是在家里不断的这个争吵， Mama tidak berdaya melihat. 妈妈无能为力，不能目睹下去了。 Lalu saya melihat mama pergi. 然后母亲就离去， Saya mengikuti mama. 我跟随母亲。 Ternyata mama pergi ke kamarnya. 原来母亲到了房间， Dan saya melihat mama menangis, berlutut, berdoa kepada Tuhan. 我看见妈妈哭着跪着来向神祷告。 Sejak hari itu, 从那天起， saya tahu dengan apa mama sendirian mendidik 10 anaknya. 我知道母亲是如何独自一人带大我们的， Bukan dengan harta kekayaan, 并不是靠着财富， bukan dengan kehebatannya, 并不是以他的本领， bukan dengan segala kapasitasnya. 不是以他的能力， Tetapi mama mendidik kami dengan lututnya. 妈妈是以她的膝盖来教导我们，抚养我们。 Mama mendoakan kami 妈妈为我们 sampai 祷告， kami ada hari ini. 直到我们才有今天。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们， Kita tidak mampu dan berdaya ya seringkali menghadapi anak-anak kita. 我们有时候面对孩子，我们是无能为力的。 Tapi orang tua yang berhikmat adalah orang tua yang mengandalkan Tuhan. 但是一个智慧的家长，就是一个依靠上帝的家长。 Meskipun kapasitas Tuhan beri dia begitu besar. 虽然上帝赐给他有大的能量，
tapi kita tidak mengandalkan semua itu. 但是我们并不依靠这些， Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. 我们需要神的帮助。 Mari kita belajar terus berdoa, berlutut mendoakan anak-anak dan keluarga kita. 让我们学习，我们不断继续的跪下来为我们的孩子祷告。 Selamat Hari Mama. 母亲节快乐！ Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Biarlah firman-Mu boleh menetap di dalam hati kami, Tuhan. 但愿你的话语常留在我们的心中， Sehingga kami dalam hidup kami mempraktekkan firman Tuhan. 但愿我们在生活当中可以实践你的话语。 Kami bukan hanya pendengar firman, tetapi kami pelaku firman. 我们不只是听你的道，而是要行出来。 Kami berdoa buat mama-mama di gereja kami. 我们为着我们教会的母亲祷告， Tuhan sertai mama-mama untuk boleh melihat seperti Tuhan melihat. 求主你与这些母亲同在，让他们可以看见神所看见的， Melihat dengan iman kepada Tuhan. 凭信心看见， Sehingga bukan dengan kekuatan, dengan kapasitas mama-mama mengasuh anak-anak dan mendidik anak-anak. 妈妈们抚养孩子，并不是依靠能力和其他的，而是依靠神。 Tapi hanya dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. 依靠神的大能和他的同在， Menjadi seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝赐福。